prosedur eksperimen untuk garam larut jenis anak. Okey, tengok apa beza Okey, garam larut kita dah belajar ada dua jenis. Satu anak, satu bukan anak. Okey, untuk garam anak kita guna kaedah pentitratan. Okey, kita dah belajar sebelum ni kan. Okey, sekarang ni ini kita titrat. Mula-mula kita nitrat, kita pakai dulu phenolphthalein. Okey, kita campurkan dia dengan alkali. Okey, lepas kita dah titrat, kita dah tahu berapa isi padu asid yang kita perlukan dalam biuret ni. Okay, kemudian kita akan repeat balik prosedur pentitratan ni. Tanpa guna phenolphthalein. Panaskan dia. Okay, kita dah dapat garam kita dalam ni. Hasil pentitratan adalah garam dan juga air. So, jadi kat sini kita ambil dia, rubuh dalam mangkuk penyejat, kita panaskan dia. Okay, lepas panaskan, air tu akan terbebas keluar. Okay, akan tersejat. So yang tinggal dalam ni adalah garam. Okay, garam kita. Okay, lepas panas, kita akan sejukkan dia. Kita akan turas garam kita tadi ni dekat hasil dia ni. Sorry, dekat baki turasan ni. Okay, kemudian kita bilas dengan air suling dan kita akan keringkan dengan menggunakan kertas turas tadi. Okay, sama saja prosedur yang belakang ni sama je. Yang bezanya depan je. Okay, boleh sampai situ? Okay, kita pergi pada garam bukan anak pula. Beza dia kat depan ni je. Okay, untuk garam larut ni, prosedur depan ni adalah pentitratan. Okay, yang ni kita panaskan dia. Kemudian kita sejukkan dia. Kita turas, kita bilas dan kita keringkan. Okay, faham Okay. Untuk garam larut jenis bukan anak pula, prosedur dia yang belakang ni sama je. Panas, sejuk, turas, bilas, kering. Sama. Beza dia kat depan ni je. Ya, sebab depan ni kita ingat bukan anak, kita tambah asid dan kita ada 3 pilihan. Kita nak guna logam saja boleh, kita nak guna logam oksida boleh, kita nak guna logam karbonat pun boleh. Ingat tak yang kita belajar sebelum ni? Ada 3 pilihan kan? Okey, dan ketiga-tiga pilihan kita tu dalam bentuk serbuk. So dalam eksperimen garam tak larut, bukan anak ni, kita akan masukkan asid, kemudian kita tambahkan dengan serbuk logam kita tadi tu. Secara berlebihan, kita tambah banyak-banyak. Kenapa? Untuk pastikan asid tadi semua dah bertindak balas. So bila kita dah campurkan, kita dapatlah kita punya garam larut. Garam larut kita ni hasil turasan. Yang dekat baki turasan ni ialah baki serbuk kita tadi tu. Serbuk logam kita tadi tu. Tak kira lah serbuk zinc saja ke, ataupun yang logam oksida saja ke, zinc oksida saja ke, ataupun logam karbonat, ataupun zinc karbonat saja tadi. So dia baki dia letak kat sini. Kita tak mahu. Yang kita nak hasil turasan. So kita akan panaskan dia, sejukkan dia, turas, bilas, kering. Okay, kat sini saya tunjuk dia punya gambar rajah untuk garam larut. Okay, yang atas untuk garam anak. Yang bawah untuk garam bukan anak tadi. Prosedur belakang sama saja. Okay. So kita boleh ringkaskan macam ni. P panas, sejuk, turas, kemudian kat atas ni bilas, kemudian kita keringkan. So yang kat depan ni sebenarnya ialah prosedur untuk kita campur dan kacau dia. Maksudnya dia akan bercampur kan kat sini. Bila kita titrat, dia akan bercampur. Kita perlu kacau tak? Kita tak kacau tapi kita goncang. So benda yang samalah. So dekat sini, garam yang bukan anak, kita campur, kemudian kita kacau. Boleh? Kemudian sambung prosedur yang belakang. Kalau tadi garam tak larut, kita punya akronim Cik Khadijah tak balik kedah. Okey, untuk garam larut,
kamu hanya perlu tambah yang ni sahaja. Tambah sahaja Puan Suzana. Okay, so tambah kat sini. Tambah ni maksudnya turasnya kita kena turas. So akronim dia untuk garam larut. Cik Khadijah tambah Puan Suzana tak balik kedah. Okay, so kita pergi pada contoh. Okay, sekarang ni saya ambil satu contoh. Saya nak sediakan zinc nitrat. So macam tik yang sama juga tadi tu. Kita akan buat apa tik yang tadi tu? Ingat tak tik tadi tu? Tentukan dulu garam tu larut ke tak larut kan? Okay, so zinc nitrat. Sekarang ni kita nak sediakan zinc nitrat. Okay, bila dengar saja nitrat, semua garam nitrat adalah larut. Okay, check. Dia adalah anak ke bukan anak? Zinc. So dia adalah garam larut. Bukan anak. Yes, betul. Okay, betul Hamzah, good. Okay, so bukan anak. So bila bukan anak, so ingat dia punya prosedur tadi? Cik Khadijah tadi kan? Okay, kita dah tulis persamaan. Okay, saya dah tolong kamu tulis persamaan dia dengan seimbang Bila dah tahu garam bukan anak, garam larut bukan anak, okay, buat persamaan. Okay, saya dah buat persamaan. Okay, sekarang ni kita nak tulis prosedur. Nak tulis prosedur macam tadi, A, B, C tadi. Okay, so yang ni, okay, saya dah tulis siap-siap. So saya cuma nak kelaskan je kat sini kat kamu. Okay, C tadi cik tadi, campur. So campur tadi ingat, kita akan tulis sukat tuang. Okay, B kita apa? 50 cm padu, asid nitrik 1.0 mol, BM-3. Okay, C kita bika. Okay, ini adalah kita punya A, sukat dan tuang. Okay, yang ni kita punya B. Okay, yang kedua, kita nak campur ni. Okay, tambahkan. Baru komplit kat sini adalah cik tadi, C tadi. Tambah apa? Bahan kita. Sekarang bahan kita dalam bentuk pepejal oksida, zinc oksida. Okay, pepejal zinc oksida. Ini adalah dalam serbuk lah ni. Tak mau tulis pepejal, is okay. Boleh tulis serbuk. Okay, tambahkan serbuk zinc oksida. Banyak mana? Okay, tak ada isi padu secara berlebihan. Okay, ke dalam bika yang mengandungi asid nitrik. Okay, C, bika ni C, asid nitrik kenapa kena tulis? Sebab kita guna tambah tadi. Sebab ayat kita tambah, so bekas kita tak kosong. Okay, ada asid nitrik. Okay, settle. K pula. Cik Khadijah. Kacau campuran itu dengan menggunakan huruf kaca. Boleh Macam tadilah, K adalah A kita, campuran adalah B kita, huruf kaca adalah kita punya C. Okay, seterusnya turas. T tambah tadi. Cik Khadijah plus. Plus ataupun tambah. Okay, turas campuran dengan menggunakan corong dan kertas turas. Sekarang ni kita punya garam ialah hasil. So ayat yang seterusnya, Puan Suzana. Puan Suzana buat apa? Panaskan hasil turasan. Sebab kita punya tadi hasil beza tau. Garam tak larut tadi, baki kita punya garam. Garam larut, kita punya garam ialah hasil turasan. Okay, yang ni adalah panaskan adalah A, action. Hasil turasan adalah B. Okay, mangkuk penyejat adalah C. Okay, 1/2 isi padu asalnya adalah IM kita tadi. Okay, isi padu dan juga kepekatan kita. Banyak mana? 1/3. Okay, pekat tu maksudnya. Sebab kita nak sikit sahaja. Okay, dia akan, bila dia sikit, dia akan membentuk hablu garam. Okay, seterusnya Suzana. Sejukkan kita punya A. Sejukkan apa? Larutan tersebut adalah B.
Okey. Untuk mendapatkan hablu adalah C kita. Ataupun explanation sajalah ini. Okay, sebab kita tak ada C sebab kita nak sejukkan saja memang dalam bekas tu juga. Dalam mangkuk penyejak juga. Okey, seterusnya Puan Suzana apa tadi? Tak balik kan? Tak. Oh, okey, tak. T, turas. So, turas apa? Hablu garam dengan menggunakan corong turas dan kertas turas. So, kita punya A turas. Okay, hablu garam kita adalah B. Corong turas dan kertas turas adalah kita punya C. Okay, so repeat lah. Tak balik. Okay, so bilas. Bilas. Hablu garam tadi dengan menggunakan air suling. Untuk apa? Untuk buang benda asing. Okay, ayat kamu kalau sampai sini pun okey dah, betul dah. Ini kita punya B, hablu garam. Kita punya A ni adalah bilas. Ini hanya untuk membuang benda asing ni, explanation sahaja tentang ayat ni. Okay, kalau kamu tulis bilas hablu garam dengan air suling, okey, cukup dah. Boleh? So, yang terakhir, kedah. Keringkan adalah kita punya A. Hablu garam tadi adalah B. Okay, menekan dengan kertas turas adalah C. Okey, sampai situ okey? So, boleh tak agak-agak kalau tulis prosedur? Garam larut, garam tak larut, beza dia adalah tambah Puan Suzana. So, tambah 3 tu je. Tambah Puan Suzana. Untuk garam larut. Garam tak larut, dia pendek sikit yang tadi. Banyak mana isi padu untuk garam larut tadi, sama saja sama je. Yang saya cakap dekat page ni, kalau tabung uji berapa, kalau Bika berapa, kan? Sama untuk semua eksperimen. Dan cara nak tulis prosedur A, B, C ni untuk semua eksperimen dalam kimia. Cumanya hari ni saya explain detail sikit. Kalau sebelum ni saya tak explain A, B, C ni. Okay, so hari ni saya explain. Saya punya objektif, kamu bukan sahaja faham setakat bab garam ni tau. Tapi juga boleh tulis prosedur untuk lain-lain eksperimen dalam kimia. Sangat penting benda ni sebab takkan kita nak explain benda ni setiap kali kita jumpa eksperimen, betul tak? Dalam kimia ada 40 eksperimen tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. So takkan saya nak explain satu demi satu. Cara nak tulis prosedur nak ajar satu demi satu. So mestilah kita takkan habis syllabus kan. Okay, so jadi saya ajar sekali, so saya harap kamu faham macam mana nak tulis. So tolong guna ilmu yang hari ni untuk eksperimen-eksperimen yang lain. Boleh guna untuk semua. So siapa yang tak masuk kelas hari ni sebenarnya sangat rugi. Okay, sebab tak ada tips, tak dapat tips kan. Kita dah tolong kamu untuk mudahkan kamu belajar. So sekarang ni atas kamu sendiri, usaha kamu. So untuk homework hari ni, okay, so saya nak kamu tulis prosedur bagi penyediaan garam pada soalan ni. Okay, huraikan secara ringkas bagaimana anda menyediakan garam kalium klorida dalam makmal. Sertakan persamaan kimia yang terlibat dalam jawapan anda. Ada 3 tips saja. Tentukan garam larut tak larut, tulis persamaan. Okay, tips penyediaan garam. Cik Khadijah tak balik kedah ataupun Cik Khadijah plus Puan Suzana tak balik kedah. Tengok, 2 orang ke seorang je tak balik kedah. Okay, so kamu tulis persamaan ni, kamu tulis semua prosedur ni. Okay, kamu snap gambar hantar kat saya. Terima kasih atas kehadiran kamu hari ini.